kita nampak adik-adik tu ada yang sampai berpuluh akibat kesungguhan dia mempersembahkan tarian pocok-pocok itu tadi. Tarian pocok-pocok dari pelajar ataupun murid sekolah menengah pendidikan khas Setapak KL. Semangat bertenaga mereka pagi ini. Lagu tu pun masih lagi bermain di fikiran saya sebab lagu ni memang dah lama sebenarnya. Tapi tengok balik, terimbas lah. Dulu lah. Nanti lepas habis siaran, Edwin boleh sama-sama dengan adik-adik ni untuk sama-sama pocok-pocok di luar angkasa bumi nanti. Apa signifikannya tarian tersebut ialah ini merupakan salah satu aktiviti yang akan dimasukkan dalam Inclusive Walk yang mana anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Mana ini juga merupakan satu inisiatif yang dijalankan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana agaknya dengan adanya program ini ia tidak sahaja melibatkan pelajar yang normal tapi juga mereka yang mungkin perlu kita berikan perhatian lebih. Sebab mereka ini tidak wajar untuk kita tinggalkan kerana mereka juga sebahagian daripada masyarakat. Buktinya tadi mereka mungkin boleh lebih baik melakukan bersama bocor-bocor berbanding manusia normal seperti kita sendiri. Saya pun tak sebaik macam tu rasanya. Baik. Untuk bercakap berkenaan dengan program Inclusive Walk ini, kita bersama dengan tetamu Puan Susila Ahmad, iaitu Ketua Sektor Program Khas Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Selamat datang. Terima kasih. Dah bocor-bocor belum? Belum. Belum. Rasanya tak larat kot. Okey Puan, ini difahamkan anjuran kali pertama oleh pihak KPM sendiri untuk zon tengah, maksudnya Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan juga Putrajaya. Tiga negeri yang kita buat untuk program yang pertama kali diadakan ini. Kita terima kasih kepada RTM kerana menjemput kami untuk bercakap tentang Inclusive Walk ini. Ini merupakan salah satu inisiatif di bawah PPPN seperti yang disebutkan tadi. Program bersepadu meningkatkan kesedaran tentang murid berkeperluan khas sebenarnya. Di bawah program bersepadu tu banyaklah aktivitinya dan salah satunya kita buat Inclusive Walk ini mengambil sempena KL Car Free Morning. Kita kena bagi kredit juga untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kerana bekerjasama dengan kami dan juga ada beberapa lagi lah yang bekerjasama dengan kami untuk melaksanakan program ini pertama kali. Berkenaan dengan meningkatkan kesedaran tadi, saya cukup tertumpu kepada frasa itu, meningkat kesedaran. Sebenarnya apa situasi masyarakat Malaysia terhadap murid-murid berkeperluan khas ini? Adakah masih kurang ataupun penerimaan mereka masih rendah ke macam mana? Kalau kita bercakap 10 tahun dahulu mungkin kesedaran tu kurang. Sekarang ni nampaknya kesedaran tu semakin meningkat. Itu sebab yang kita mengadakan banyak program untuk meningkatkan kesedaran yang kita nak memberitahu masyarakat bahawa dalam masyarakat ada murid berkeperluan khas dan mereka ini mempunyai potensi untuk bersama-sama menyerlah dan menyumbang kepada negara. Jadi ini tujuan program ini, kita nak memasyarakatkan pendidikan khas itu sendiri. Inclusive Walk akan diadakan pada Ahad ini 19 Februari 2017. Selain daripada walk ataupun sejauh 2.5 kilometer. Berapa ramai yang akan sertai Inclusive Walk? Inclusive Walk KL Car Free Morning ini kita jemput atau kita ada peserta lebih kurang 300 orang, melibatkan 250 orang murid dan juga pegawai-pegawai lah yang akan berjalan bersama-sama menggunakan laluan KL Car Free Morning. Seperti biasa kita tahu kan, KL Car Free Morning ini jalan ditutup dan kita ambil route tu kita ikut 2.5 km. Bukan laluan sebenar lah. Kalau laluan sebenar KL Car Free Morning ini lebih kurang 7 km. Jadi kita ambil jalan yang pendek sikit untuk bersama-sama berjalan. Selain daripada aktiviti berjalan kaki, ada aktiviti lain? Macam tadi ada tarian pocok-pocok bakal dipersembahkan? Selepas berjalan kaki, kemudian kita akan ada Zumba. Selalunya di BKL akan buat Zumba. Kita akan bersama-sama dan insya-Allah kita akan bawa juga pocok-pocok ini dan murid-murid tadi yang kita nampak tadi kan, murid berkeperluan khas kurang upaya penglihatan sebenarnya. Mereka akan mungkin mengetuai tarian pocok-pocok dan juga kalau nak join sama boleh lah nanti. InsyaAllah. Sebab saya pun ke dataran dah sedikit di PKL. berisi, dah lama tidak exercise. Kita sama-sama memeriahkan lah kan. Kita tahu juga ini merupakan satu program yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, bukan sahaja untuk mewujudkan kesedaran ataupun kita memperhalusi lagi kesedaran itu dalam kalangan masyarakat, tapi juga kita ingin memberikan motivasi kepada pelajar ini, kepada murid ini supaya mereka pun tidak rasa tersisih, tidak rasa tercicir. Kita akan cuba meningkatkan keyakinan diri kalangan murid berkeperluan khas itu sendiri. Mereka bila ada keyakinan yang tinggi, mereka akan menyerlahkan lagi potensi mereka yang secara yang optimum. Jadi kita nak
masyarakat tahu bahawa murid berkeperluan khas ini ada potensi dan boleh bersama-sama dengan masyarakat untuk menjalani apa-apa aktiviti pun dalam masyarakat. Sukan, baik sukan, akademik dan sebagainya lah. Itu dari sisi murid-murid berkeperluan khas ini sendiri untuk mereka menonjolkan potensi yang ada diri mereka kepada masyarakat umum. Untuk masyarakat umum sendiri, bagaimana pendekatan secara turun padang ini ataupun on the ground orang panggil dapat memberikan impak yang Kementerian Pendidikan sendiri melihat ini jalan terbaik berbanding kita keluarkan iklan di TV ini mungkin kesannya berbeza. Bagaimana? Ya, selain daripada kita nak memasyarakatkan pendidikan khasnya, kita nak masyarakat tahu bahawa murid berkeperluan khas ini wujud. Dan mereka bila ada program seumpama ini, masyarakat itu sendiri pun belajar sebenarnya bagaimana untuk bertoleransi, bekerjasama, membantu murid-murid ini untuk menjalani aktiviti harian seperti manusia lain. Dan mereka juga sedar bahawa murid berkeperluan khas ini perlu diberi peluang dan ruang untuk bersama-sama dalam masyarakat. Jadi kita harap masyarakat akan lebih prihatin terhadap murid berkeperluan khas ini. Jangan nampak mereka tu macam tak boleh. Bila nampak murid berkeperluan khas ni, mereka ni tak ada potensi, tak boleh. Sebenarnya mereka boleh, mereka ada potensi yang dalaman tu. Cuma kita perlukan suntikan, sokongan kepada murid-murid ini untuk lebih menyelah. Dalam aktiviti berjalan kaki sejauh 2.5 km itu, selain daripada mereka, pelajar itu sendiri, siapa lagi yang ada? Ibu bapa ke? Ya, kita ada murid berkeperluan khas itu sendiri dari pelbagai kategori. Ya, murid masalah pembelajaran, kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, ya. Ibu bapa murid pun ada, guru-guru pengiring, dan juga pegawai-pegawai lah jawatan kuasa yang akan bersama-sama berjalan. Dan of course lah, kalau KL Car Free Morning itu kita ada masyarakat public kan yang akan bersama-sama berjalan. Dia akan berapa ramai tu yang akan menyertai Inclusive Walk ni? Dan lebih kurang 300 peserta keseluruhan daripada KPM. Dan kami ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang memberikan kami ruang, dan juga Multi Green Events yang sebenarnya juga menyumbang, menyediakan kemah untuk kami. Sebenarnya perancangan ini telah dibuat sejak tahun lepas. Kita dah berbincang dengan DBKL dengan tu. Okey, Puan, ini tarik perhatian. Berkenaan dengan sorotan video ini, berkenaan dengan adik Afini ini, mungkin boleh kongsi kisahnya? Murid ni, pelajar ini, Afini ini, salah seorang murid yang menjalani program inklusif, program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas. Program pendidikan inklusif ini bermakna murid berkeperluan khas belajar bersama-sama dengan murid normal dalam kelas yang sama. Jadi dari 6 kategori tu, mana-mana kategori yang belajar bersama-sama murid normal atau murid tipikal kita panggil, mereka sebenarnya menjalani program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas. Bagaimana dalam satu kelas itu ada murid normal dan juga murid berkeperluan ini, sebab kebolehannya berbeza. Bagaimana untuk kita pastikan mereka dapat bergerak seiring dengan murid-murid normal dalam satu kelas itu? Okey, untuk menjalankan program pendidikan inklusif ini, kita ada 2 pendekatan. Inklusif penuh dan inklusif separa. Yang memang kognitifnya sangat baik, mereka ini akan sepenuh masa berada bersama-sama dengan murid normal. Jadi kita akan lihat apa keperluan murid ini. Selalunya murid ini ada keperluan individu yang tersendiri. Jadi kita sediakan keperluan itu untuk menyokong mereka belajar dalam kelas. Guru-guru pun kita beri latihan untuk membantu PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran murid ini. Yang separa ini, yang murid-murid dari program pendidikan khas integrasi, dia satu mata pelajaran pun boleh bersama-sama murid perdana, kemudian mereka akan balik ke program sendiri, program pendidikan khas integrasi mereka. Jadi ada sokongan lah yang perlu kita beri. Kita akan lihat apa keperluan dia, kita akan sokong. Macam Afini, adik Afini ini dia kurang upaya fizikal, berkerusi roda. Kita nampak tadi kawan dia bantu dia. Jadi sebenarnya kita mendidik secara tak langsung mendidik kanak-kanak normal, murid normal untuk menerima murid berkeperluan ini dalam satu kelas, dalam suasana di sekolah itu sendiri. Betul. Puan, kalau saya saksikan sini, kategori murid berkeperluan khas, kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya fizikal, kurang upaya pertuturan, masalah pembelajaran, dan juga kurang upaya pelbagai. Jadi ini pelbagai kategori yang telah pun dibahagikan oleh pihak kementerian. Dari segi
kemesraan di sekolah itu sendiri bagaimana dengan gurunya, dengan fasilitinya untuk memudahkan mereka bergerak ke sekolah. Ya, bagaimana? Okey. Sejak beberapa tahun dah ada, kita ada inisiatif untuk menjadikan sekolah itu lebih kondusif kepada murid-murid berkeperluan khas. Kita ada sediakan kemudahan mesra OKU. Apabila murid-murid berkeperluan khas bergerak, belajar bersama-sama murid perdana di kelas, kita ada latihan untuk guru-guru, sebab guru-guru kadang tidak tahu macam mana nak menangani atau nak murid berkeperluan khas ini. Kita sediakan latihan dan juga kita sediakan program-program kesedaran supaya satu warga sekolah boleh menerima murid ini dan sedar kewujudan mereka dalam sekolah tersebut. Jadi kita memang akan sentiasa menjalankan aktiviti supaya suasana sekolah itu lebih, kata orang tu, inklusif lah. Semua murid boleh belajar bersama-sama sebenarnya. Inklusif itu bermakna menyertakan murid-murid berkeperluan khas ini bersama dengan murid-murid normal. Ya, betul. Kita faham inklusif apa makna, semua sekali. Maknanya dalam KPM sendiri kita sentiasa dengan slogan kita Education for All atau pendidikan untuk semua. Maknanya semua murid boleh belajar di mana-mana. Jadi itu sebab kita ada inisiatif program pendidikan inklusif ini untuk murid berkeperluan khas. Jadi dengan adanya pelan ataupun program inklusif ini, bagaimana agaknya ia dapat mencungkil mereka yang murid-murid berkeperluan khas ini untuk membolehkan mereka bersaing sama hebat dengan pelajar yang normal, yang tipikal. Seperti yang kita tahu tadi kan, bila murid ini belajar bersama-sama dengan murid perdana, yang perdana pun belajar macam mana nak bertoleransi dengan murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan khas juga meningkatkan keyakinan dia untuk belajar. Maknanya mereka pun percaya bahawa mereka boleh belajar bersama-sama dengan murid lain. Jadi secara tidak langsung kerjasama ini akan membantu murid berkeperluan khas ini lebih menyelah lah, lebih meningkatkan potensi dia lah. Jadi itu yang kita nak dalam suasana sekolah itu, inklusif. Betul. Semua murid boleh belajar bersama-sama. Tidak ada yang tercicir, tidak ada yang terabai, semuanya sama rata, semuanya mendapat pendidikan yang sama, seperti mana juga pendidikan untuk semua. Betul. Betul. Kalau di sini kata inclusion means everyone. Yes. Perlibatan ataupun tu maksudnya semuanya terlibat. Baik, apa pun kita ucapkan kepada Puan Susila Ahmad atas pengurusan berkenaan inklusif dan juga berkenaan dengan pembelajaran dan pengajaran untuk murid-murid berkeperluan khas ini. Dan sedikit saya kongsikan, ada kod amalan pendidikan murid berkeperluan khas ini. Kod amalan ini merupakan prosedur standard yang memberi panduan dalam merancang dan menyediakan bahan-bahan pengajaran untuk murid-murid berkeperluan ini agar mereka tidak tertinggal dalam sistem pelajaran. Sekali lagi, 19 Februari 2017 Inclusive Walk datang beramai-ramai, sempena juga KL Car Free Morning. Jangan lupa Edwin, kita nak bocor-bocor dan zumba nanti hari ini. Ya, apapun itu antara pendekatan yang kita nak berehat seketika. Selepas nanti banyak lagi isu akan kami bawakan untuk anda. Selepas ini. Selamat pagi.